Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bida'watihi wa man nahaja nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Tuan Imam dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehidupan kepada kita saat ini, memberikan kesihatan ketika ini buat kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua pada waktu ini untuk sama-sama kita kembali bertemu dalam ruang kuliah maghrib pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, idaman penuntut juzuk yang pertama sampai tang mana? Tuan, 49. Nombor berapa? Aurat manusia, betul lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Katanya aurat manusia, aurat manusia. Statement 35. Aurat laki-laki. Nombor 1 dalam sembahyang ataupun alif dalam sembahyang. Yakni aurat laki-laki ketika dalam sembahyang ialah antara pusat dan lutut. Demikian jua di hadapan laki-laki lain dan di hadapan perempuan mahramnya. Auratnya lelaki tadi di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya, iaitu seluruh badannya. Tuan-tuan garis tantu sikit. Pasal apa garis? Ada cerita. Auratnya lelaki dalam tempat yang sunyi, seperti dalam bilik atau tandas, ialah kubul dan duburnya sahaja. Itu pun maksudnya makruh. Ia memandang kedua-duanya itu bukannya haram. Jadi aurat laki-laki ini ada 3 macam. Ada 3 keadaan. Muka surat sebelah aurat perempuan. Tuan kita ghostan balik. Ghostan, patah balik kita punya bacaan tadi, iaitu tentang aurat lelaki. Tajuk kita ni bersangkut dengan sembahyang. Punca sangkut sembahyang, tajuk aurat ialah kerana syarat sah sembahyang antaranya ialah wajib tutup aurat. Dengan makna lain, kalau aurat tak ditutup, orang Kedah kata tak katuk. Kalau aurat tak katuk, dia kata pada had-had yang ditetapkan oleh syarak, maka solatnya tidak sah. Nah,
Ini clear. Tanpa tutup aurat, maknanya tuan-tuan sekalian, solat seseorang itu adalah tidak sah. Rentetan daripada syarat sah sembahyang itu mesti tutup aurat. Guru kita pun nak beritahu, aurat yang kena tutup itu kawasan mana, bahagian mana, supaya tutup kita tu sempurna. Dan yang sembahyang ini ada lelaki, ada perempuan. Dan tentuan secara tabi'inya Allah Ta'ala cipta lelaki perempuan tak serupa pada fizikalnya dan sebagainya. Maka dengan tak sama aurat lelaki perempuan ini ada juga perbezaan dari sudut kawasan aurat yang wajib ditutup antara dua golongan ini. Jadi kesimpulan mudah, aurat lelaki nampak ringan sikit berbanding aurat perempuan. Baik, jadi aurat ni pula, yang kata aurat dah cerita dah hari tu ni, dia ada tentuan 3 keadaan nisbah lelaki, ataupun secara dasarnya aurat lelaki ini ada 2 keadaan. Pertama dalam solat, yang kedua bila di luar solat. Beza ke ustaz? Kompom. Yakni antara aurat yang kita kena tutup ketika sembahyang, dia tak sama dengan aurat yang kena tutup di luar sembahyang. Orang pun tanya buat lebih kurang, agak-agak ustaz, dua tu mana berat? Dalam sembahyang ke luar sembahyang, yang mana lebih berat? Jawapannya tidak berat ni sebab orang yang beriman. Itu jawapan bukan jawapan fiqh lah tuan. Itu jawapan nak pelepah diri. Baik, jadi untuk huraian yang lengkap, maka yang pertama ialah aurat lelaki ketika dalam sembahyang. Nak tutup tang mana sampai mana, maka ialah antara pusat dan lutut. Tentuan bila sebut antara pusat dan lutut ni, faham ayat tu, auratnya ialah apa yang ada antara pusat dan lutut. Seolah-olahnya pusat bukan aurat, lutut pun bukan. Siapa kata lagu tu ustaz? Kerana kitab kata antara pusat dan lutut. Faham kau no? Bila sebut antara ni mana apa? Ma baina as-surrati wa baina tentuan ar-rakbati. Jadi orang faham dia pusat itu bukan aurat. Pada zahir betul, tapi ada satu kaedah yang kita kena campak sekali dalam tajuk aurat sembahyang lelaki ni, iaitu namanya muqaddimatul wajib. Tentu yang dengar ni kaedah ini, ingat bagi elok, faham bagi elok, hadam bagi elok. Apa kaedahnya? Bunyinya ialah muqaddimatul wajibi. Itu dia punya konsepnya, muqaddimatu al-wajib. Ustaz, apa makna? Senang. Muqaddimah mana apa? Pendahuluan. Al-wajib, perkara yang wajib. Jadi maknanya tentuan, setiap yang wajib, jika tak dilakukan sesuatu yang sebelumnya, maka tak sempurna yang wajib tadi. Justru yang sebelumnya itu pun wajib juga. Faham kau? Atau kaedah yang lebih panjang bunyinya macam ni. Dengar tuan-tuan, dengar. Iaitu katanya ma la yatimul wajibu illa bihi
fahuwa wajibun. Tuan-tuan, itu kaedah clear. Apa maknanya? Ma, setiap perkara, la, yang tidak, yatimmu, sempurna, al-wajibu, perkara wajib, illa, melainkan, bihi, dengan perkara tadi, fahuwa, maka perkara itu pun wajibun, turut wajib juga. Apa kaitan kaedah ni dengan tajuk aurat kita ni? Dengar bagi elok. Kalaupun yang sewajib asalnya aurat lelaki ketika solat antara pusat dan lutut, maknanya kalau pakai seluar penama seluar Hawaii. Seluar Hawaii dulu tuan-tuan, lah tak pernah ada dah. Pasal apa? PKP punya pasal. Nah, pantai orang tak pernah pergi dah, jadi Hawaii pun tak ada seluar. Dulu orang pakai seluar Hawaii. Nah, hak pakai tu labuh pakai lutut sikit tu. Dulu. Tuan-tuan. Maka kalau tuan-tuan tarik seluar tu pada bingkai atasnya, bawah pusat, nampak lubang pusat. Seluar tu tak bawah dia betul. Kemudian belah bawah pula, tuan-tuan sekalian, singkat tu nampak kepala lutut lagu tu. Ni tuan-tuan, ni kepala lutut, seluar lutut ni. Ini kepala lutut. Kalau ikut faham kitab dia, aurat lelaki ketika sembahyang antara pusat dan lutut, maka kih tadi salatnya seperti sah. Pasal apa ustaz? Antara pusat dan lutut. Maknanya pusat tak termasuk dalam aurat. Maknanya lutut tak masuk dalam aurat. Tuan-tuan, berhenti setakat tu je baca kita. Tuan-tuan mendengar sekarang, tuan-tuan senak perut balik bila lagu tu. Esok subuh tuan bayang makan senak Hawaii sungguh. Pasal apa? Dengar ustaz abang malam, aurat bukan penam pusat, lutut bukan aurat. Dengar bagi elok. Tuan-tuan, kita kalau pakai pakaian kain ke seluar ke, kita pakai sarung di badan kita, kita set betul-betul tepat bawah pusat. Tentu pakai seluar jerot ke, kain pelekat ke, tak kira. Seluar hak jubah tu ke, tuan-tuan pakai tu terai tengok, letak betul-betul bawah pusat. Tuan-tuan rokok, sujud, rokok, sujud, rokok, sujud, diri pula. Agak-agak seluar tu nak duduk tangan tu kan, turun bawah sikit. Sila jawab. Kompom dia akan gelosok turun sikit. Maknanya akan nampak juga bahagian bawah pusat. Yang itu adalah aurat. Gelosok tak? Tuan-tuan biasa tak buat apa nama uji kaji? Tak biasa. Sekali saya. Maka tuan-tuan balik lagi try tengok, ambil seluar jerut ke, seluar yang agak-agak tak sendat sangat lah, kain pelekat ke, gulung cara biasa-biasa tu, tuan-tuan try rokok, sujud, rokoknya untuk berdiri, dia turun londah sikit. Baik, soalannya bagaimana kita nak jaga supaya antara pusat lutut terjamin, tak terbuka daripada awal semayang sampai habis semayang? Lagu mana cara dia? Jawapannya tutup bagi lebih sedikit. Tutup lebih sedikit itu tutup apa ustaz? Tutup atas yang kata antara pusat, tutup pusat tu, dan tutup kepala lutut tu. Pasal apa? Tuan-tuan terpakai seluar Hawaii tadi yang parasnya atas kepala lutut, tuan-tuan rokok tengok, dia terangkat tak? Dia terangkat tak? Tuan jawab tak tahu, tak bisa pakai, dia pakai kain pelekat aja. Bagus juga jawapan tu. Tapi secara tabi'inya, tuan-tuan kalau pakai seluar betul-betul atas kepala lutut ni, tuan-tuan pergi rokok, dia akan tarik sikit naik. Betul ke tak? Maknanya atas lutut akan ternganga. Atas kawasan lutut adalah aurat.
ternganga. Sebab apa? Seluar tu hanya sekadar paras lutut tadi. Justru macam mana cara supaya dia tak selak kawasan atas lutut, ialah tutup bagi labuh sedikit. Maka nak tutup terang mana? Tutup lutut tu sekali. Bila tutup lutut sekali dan tutup pusat sekali, tuan-tuan, maka kalau tuan-tuan ada teloneh sikit pun, dia takkan nampak antara pusat dan lutut. Inilah yang dikatakan apa? Muqaddimatul wajibi. Kalaulah pusat itu ialah satu kawasan badan yang kalaulah yang tidak akan sempurna tutup aurat antara pusat dan lutut tanpa tutup pusat, maka tutup pusat itu pun jadi wajib. Kalau tak tutup lutut, maka tak sempurna tutup pusat, tutup aurat antara pusat dan lutut, melainkan dengan kena tutup lutut, maka ketika itu tutup lutut jadi wajib. Supaya ilmu ini tuan-tuan tidak ada unsur percanggahan. Kata aurat sembahyang antara pusat lutut. Kenapa pusat kena tutup? Tujuan untuk sempurnakan kewajipan tutup aurat yang asal. Faham? Dia lebih kurang yang lain tentu ambil wuduk lah. Yang wajibnya tuan tangan sampai siku, tangan melipat ni. Tapi tentu kalau suka ayat cara kedekut lah. Cara kedekut tak mau bagi bil cadar naik tinggi contoh. Tuan berjuru, bukan tegak juru tu ambil sikit doh pergi basah bawah kena tang ni ya. Menjadi ya dah kena dah. Sebab apa? Bahasa tu dah kena kawasan hak wajib dah setakat siku ni. Saya tanya tuan-tuan, kalau tuan sukat betul-betul kawasan hak siku ni agak-agak ada kebarangkalian tak kena sikit? Jawapannya mungkin. Maka cara lagu mana tuan-tuan nak yakin bahawa basuh tangan daripada tangan sampai ke siku, siku tu mesti kena semua? Jawapannya basuh lebih sedikit. Bila basuh lebih sedikit pada hak wajib, kompom yang saya kena tak? Wah-wah juga basuh sampai ke bawah. Kalau wah-wah lah, saya tanya tak wah-wah dah. Bagaimana cara saya nak basuh tangan Ustaz yang siku ni wajib kena belakang? Jawapannya basuh lebih sedikit. Saya tanya pula soalan, apakah hukum lebih sedikit basuhan tadi? Apakah hukum basuh lebih sedikit pada siku ni? Jawapannya wajib. Sikit je tuan. Hak sunat sampai tang ni. Hak yang lebih sikit tu wajib. Ustaz tak sikit Ustaz sampai tang ni Ustaz oi. Hak tu teruk lagi tuan, nampak berak sampai ke bau. Hak tu tuan dia telajak. Dari segi fiqahnya, bab wajib basuh lebih sedikit maknanya lebih kadar wajib tu. Tujuannya supaya yang wajib asal kompom kena belakang. Jadi itu contoh kepada muqaddimatul wajibi. Demikianlah kepahaman kita terhadap aurat lelaki dalam solat, ialah kawasan anggota antara pusat dan lutut asalnya. Untuk supaya tak terselak kawasan tadi baik atas dan bawah, maka ditutup lebih sedikit, iaitulah kawasan keliling yang sama dengan aurat, sama dengan pusat. Bila tutup pusat, terjamin bawah pusat tak akan nampak. Clear? Muqaddimatul wajib. Saya nak tanyalah, tuan-tuan ambil wuduk, nak kena ada ayak di rumah, tiba-tiba paip ayak tak ada. Ayak paip tak ada, paip ayak tak ada, tuan-tuan, dua benda yang berbeza tapi lebih kurang lah. Kesimpulannya ayak tak ada, tapi ada yang telaga.
Musim timur tuan ayak di bawah, ayak di bawah tu. Dia kering. Tuan-tuan, ayak ada tapi di bawah. Baik, masuk waktu sembahyang. Tuan-tuan tengok dalam kolah ayak tak ada. Tengok lantung ayak tak, bini malah dia kata. Pasien tu. Tak pasal tuan. Ayak tong tak ada, dia tebat bini malah. Nah, hak sebenarnya dia nak ambil ayak sembahyang. Dia nak ambil yang telaga tuan, telaga dalam. Baik, saya tanya tuan sekalian, ayak tu ada, nampak ni, tuan nampak ayak tu. Duk tunggulah tuan-tuan kot saya ayak paik keluar kot, tak juga. Tiba-tiba di tepi tu nampak ada tong minyak hitam. Hak lama. Tapi tuan-tuan nampak gulung tali rupiah. Tengok jam, sejam lagi Zuhur ataupun Asar nak habis. Apa kewajipan dia masa tu? Yang pasti dia nak wajib sembahyang. Yang pasti sembahyang wajib ada wuduk. Yang pasti wuduk mesti ada ayak. Yang pasti kena ada ayak. Yang pasti ayak paik tak ada. Yang confirm juga ayak telaga ada. Yang confirm juga tak ada benda yang untuk cebok ayak naik. Yang nampaklah tin ataupun tong minyak dan juga tali rupiah tu ada. Apa yang wajib buat masa tu? Dia pun tanya ustaz, saya nak tanya, saya ni ayak tak ada, ayak paik, ayak telaga ada tapi dalam tu cuma kan saya nak sembahyang susahlah pasal apa ayak dalam telaga. Tapi ada lah apa nama tong ataupun apa-apa tuan-tuan dan juga tali tepi tu, saya ni nak sembahyang nampak lagu mana. Dia tanya ustaz juga soalan tu pun. Wah, soalan tu nampak dia malah. Pasal apa malah? Dah buatlah timba. Tuan-tuan, buat timba masa tu bukan hukumnya sunat. Hukumnya wajib. Dia berikhtiar untuk ambil ayak telaga tu naik ke atas. Yang ada time tu timba dan tali. Maka dia wajib ambil tali tu, dia ikat di tong tadi, tauk dalam timba, tauk dalam telaga, cedok ayak naik. Saya tanya, sediakan timba tu kan, tauk timba dalam telaga tu wajibkah, sunatkah, haramkah, haruskah, makruh? Tuan-tuan buat action tak main telaga lama dah kata kami nak baik-baik tuan-tuan buat action aku tu lah. Tak apalah, kita imbau kenangan lama dulu ni. Nah, saya umur saya ni biasa juga tuan duk telaga daripada main ayak telaga lah. Ayak dia panggil dulu ayak JKR buh pasang kan. Lepas tu ayak sadar lah. Tuan-tuan tak lama mana. Jawapannya mudah saja. Setiap perkara yang tak akan sempurna yang wajib melainkan dengan dia, maka dia turut wajib juga. Timba tadi, kalaulah timba tersebut tak akan sempurna kewajipan sembahyang fardu jika tanpa ada timba tadi, kerana nak guna cedok ayak dalam telaga, maka sediakan timba tu wajib juga. Boleh? Ustaz, saya tak mahu sedia timba, saya nak terjun dalam telaga tu terus. Terjun telaga tu wajib ke sunat ustaz? Sebab apa? Sebab timba tak ada, tong tak ada, tali tak ada. Tanya dia pula, telaga tu telaga dalam tu mana? Ya abang ada kot 14 kot. Agak-agak kau terjun tu boleh naik beda. Pasal-pasal pakai kubur tandu lah kot. Jawapannya haram terjun. Pasal apa? Ini namanya bunuh diri pula. Dah saya nak sembahyang. Ini kewajipan ayak dalam telaga ada tapi dalam saya terjun ambil sembahyang. Baik, terjun. Sebelum terjun saya nak pesan dah. Sila buat batu nisan siap-siap. Untuk tak atas panama telaga tu. Ini tuan semua pasien orang kata apa ni tak pun nak cerdik mana lah. Tuan-tuan, kalau sampai tahap dia terjun
pakai tak naik mati laga tu jawapannya tayamum je lah. Buat macam mana? Ayat ada tapi tak boleh ambil. Tapi kalau boleh reka alat, boleh caduk ayat tu, wajib reka. Faham ke no? Itu contoh terhadap muqaddimatul wajibi. Baik. Sebab tu orang tanya, ustaz kadang-kadang tengok game main bola, boh gol sebiji, lepas ke sujud syukur lah, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya apa siapa? Syukur. Kerana apa? Gol. Tak apalah tuan, baguslah. Pasal apa? Kerana tak sangka nak boleh gol ni. Tiba-tiba boleh gol. Tu pun tuan, bola hak gol ni cukup terlepas. Masuk kangkang, dia pun pergi tolak senang saja. Dia mujuk bola tu terlepas masuk kangkang gol, penjaga gol lah. Goalkeeper ke tidak kan, tak boleh gerak tuan. Boleh dia sujud syukur tak kira. Di sudut nawai tu dengan sangkaan itu betul. Tapi orang tanya tentang bagaimana keadaan dia, pakaian dia ketika itu. Keseluak pendek atas lutut tuan, nak sujud syukur macam mana? Sebab sujud syukur mengambil hukum seperti salat. Apa sahaja yang disyaratkan dan diwajibkan ketika salat, maka benda yang sama wajib untuk sujud syukur. Jangan buat main. Nampak tak ni? Sebab salat syukur, salat sujud syukur, sujud tilawah, dia akan hukum sembahyang. Antaranya tutup aurat. Seluar dasi bola sekerat, nampak kawasan aurat, maka tak cukup untuk kita tutup aurat. Maka nak main-mainlah, tapi tak sujud syukur lah. Nak sujud juga, keluar padang tu, nak pakai tracksuit balik, sujud, lepas tu buang, main bola. Kalau berasa nak sujud syukur lah. Lepas tu kita pun cadangkan, nak selamatnya pakai tight walaupun dia ketat sikit. Pakai tight bawah seluar tu kan, tight tu daripada peha tuan sampai ke bawah lutut, tight tu. Dia pakaian tuan atas kaki, dia panggil tight. Lepas tu pakai seluar jersey bola tu pula. Yang tu walaupun sendat mendat, tapi segi fiqh telah tutup aurat nisbah lelaki walaupun makruh ketat tadi. Tapi kalau dia semayang caci dah, atau dia sujud tak apa dah. Nampak dah ni. Jadi tak apalah, ilmu ni pun kadang-kadang kena ada dekat siapa-siapa, tak kira lah apa juga bidang dan sebagainya, termasuk bola tadi. Kamu orang Islam mungkin bila buh gol tak sangka nak boleh buh, tiba boleh buh gol. Ini amat yang tak disangka-sangka. Mungkin kamu juga akan sujud syukur. Maka saya cadangkan bila kamu siap-siap, kalau boleh pakailah tight di bawah seluar pendek kamu tu. Lagipun lebih selamat segi auratnya. Tok sembang lagu tu depa Ustaz, dalam bab aurat lelaki ni ada banyak pandangan. Dia main buah tu tuan, kita haji payah langsung. Memanglah ada betul tuan-tuan, tapi bukan untuk kita bawa di sini. Tak apa. Cerita bab jersey bola ni tuan, tersembang dengan orang kaki bola lah. Saya tanya, awak tak pakai tight? Tanyalah. Awak tak pakai tight bawah seluar tu, kan cantik macam tu. Dia kata, Ustaz nak habang ni, undang-undang bola macam tu. Kalau tight tu, kalau lain sikit pada seluar tu, dia kena buang. Memang. Dia boleh reka tuan-tuan, undang-undang dia sampai tengah tu. Ni saya dengar bila kaki bola sendirilah. Saya tanya dia, pasal apa tak pakai tight bawah seluar tu? Kan segi aurat kan lebih sempurna. Jawapan dia mudah saja. Dia kata, Ustaz, kalau silap kalah sikit lari tight tu, kalah dia daripada seluar pendek hak pakai tu, kena buang juga. Bila tanya, tak boleh cetak ke hak kalah sama? Boleh. Habis tu nak kena buat kertas ajar tu.
Tak apalah, buatlah tahajud tu pelan-pelan, insya-Allah lah. Maksudnya bila tuan berlakunya perbuatan untuk solat ke, sujud syukur ke, apakah, terus je pasal telah pun sempurna tutup aurat ketika itu. Baik. Tapi ada orang tuan dia kalau sembahyang tu arak sungguh bagus. Termasuk tuan orang masuk bola kalau pakai selak koyak paha ke, koyak lutut ke, dia tahu nak sembahyang tutup aurat. Bolehlah kain pelekat atas. Pasal apa kain pelekat? Selak koyak awak aurat. Tuan, ini kepahaman yang benar untuk solat sahajalah. Habis solat nombor sekalian, buang kain tu. Seluar berkoyak berserabak nombor sekalian, nampak pelapah. Ni pasal apa tak itu ni? Style. Dia style pula dah. Hak seluar dia pakai koyak paha, tuan, koyak YouTube pun semua berserebeh, nampak macam bulu-bulu tu. Kan? Nak sembahyang tutupkan belekat. Kita pun tanya, dia tak sah, kena tutup. Ni aurat ni mana sah? Lepas sembahyang dia buang kain tuan, digulung bola ambek dia. Pasal apa tak pakai kain ni aurat ni? Ini style dia, style. Maknanya kepahaman tuan tak sempurna. Tak sembahyang tu cantik dah, faham dia. Tak luar sembahyang dia tak pernah faham pula. Pasal apa tak faham? Sebab style mengatasi hukum tadi. Style passion tu mengatasi hukum dia. Tuan jumpa aku nak habis selak koyak paha tu. Kita kesian tengok tuan, nak bagi derma aku tak ada duit. Kok susah nak makan tak ada duit pas selak pun koyak. Kita ustaz apa ni? Ya. Dalam kesian aku tak nak makan. Ni passion dia kata. Usaha beli selak hak koyak siap. Duk teringat ada zaman dulu lah ada juga tuan beli seluar baru ni. Seluar baru yang cantik sempurna tuan. Dia bigunti ni pula. Passion punya pasal. Tak apalah tuan, bukan tak apalah guna. Nak abang kata contoh tu, dia hanya faham sekerat tapi tidak faham tu banyak kerat. Faham sekerat aja tapi banyak kerat yang dia tak faham. Macam orang puan tu dah ni. Orang puan Allah. Nak semayang kau awak telekong. Ambil wuduk pun main kan tu apa sekalian. Tudung pun sakut tak pokok lah. Siapa nak ambil wuduk ni? Tak kira siapa lalu kot tu belakang, depan, belakang. Tak kira. No. Tiba-tiba tuan sekalian nak semayang pun telekong tutup elok je. Boleh. Lepas semayang tu gulung telekong boleh ambil. Body fit. Tu ada kayuh gerak memang semua lah, bukan semua. Ada kayuh gerak tuan. Dia trend kayuh gerak ni. Dia tak lama hak gantung atas halang pun ada dah. Tapi ada terus lagi istiqamah pun ada jugalah. Cuma nak habaq kata hak duk pakai seluar macam-macam. Orang lelaki okey lah tuan, orang perempuan. Dia pun kata kalau pakai hak logam-logam ustaz, angin dia tepuk ni, dia bila kayuh tak laju. Tambah angin timur tu kita kayu, angin main spark depan, kain seluar tu kembang. Kayuh jadi berat. Dia gon tak mana lajak elok. Tu yang pakai sendal tuan. Itu adalah buka aurat di sebuah perempuan. Nak semayang singgah arena atau singgah tandangan utama mana, buka telekong. Tanya apa siapa? Tutup aurat. Wahai semayang pakai lagu tu besar dah. Tuan, yang luar semayang itu yang paling berat nisbah wanita. Tak, saya bukan cerita bab sangat, nak cerita kepahaman tu tak sempurna. Tentang aurat di sudut tutup dia tu, dalam semayang dan luar semayang. Selesai. Demikian juga pusat antara aurat lelaki antara pusat dan lutut itu bila di hadapan laki-laki lain dan di hadapan perempuan mahramnya. Beringat duk di rumah tuan, kadang-kadang musim panas timur ni tuan, aircon pula karan tak ada, ada berkipas tuan, tak mana hidup. Dia rasa ada panas, dia pecat buang habis. Balik pejabat tu long sleeve dia tu, baju je buang habis dengan tie dia buang sangkut.
Baju jumpa goda pun panas dia kata, buang habis. Dah tinggal spender saja. Dia panggil underwear. Underwear maknanya pakaian jaga bawah. Underwear. Tak apalah tuan. Duduk di rumah. Bini pun serupa juga, ikut lelaki saja. Bini pun ikut panggil lelaki. Dia tak apa kot lelaki bini. Lelaki bini semua tak ada apa. Lelaki bini tuan, dua orang ni tak ada aurat antara mereka. Tak pakai apa pun tak apa. Dogway pun tak apa. Tapi kalau ada anak-anak di rumah, hukum telah berubah. Walaupun anak kita, tuan, mahram kita, anak perempuan tu mahram kita. Kita di rumah tuan, aurat pak dengan anak masa tu adalah antara pusat dan lutut juga. Ini qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Maknanya kalau pak dia orang pakai spender, ada anak perempuan yang telah akil balik, dianggap buka aurat ketika itu. Dua beranak bukan ada apa, dua beranak takkan ada apa-apa kot, dua beranak takkan tak boleh kot. Memang tak boleh. Sebab sejarah tuan sekalian ada istilah namanya haruan makan anak. Faham ni? Dan lebih berat ada anak haruan pergi lompat makan katak buadah. Itu dia terbalik bukang. Tuan-tuan tak faham, bagi tahu. Tercerita kat belakang apa maksud pula anak haruan pula bila lompat makan katak di kai. Pasal apa? Pasal aurat terdedah. Ni tuan-tuan, jadi saya pun duk dengar tuan-tuan macam-macam cerita, macam laporan yang berkaitan dengan sumbang mahram ni. Tapi saya antara lah, bukan mesti, antara sahaja yang menyumbang kepada itu ialah tuan dedah aurat. Ni untuk lelaki dan tuan, kalau antara di hadapan lelaki yang lain dan di hadapan perempuan mahramnya sama macam aurat dalam solat, tiada beza. Selesai keadaan aurat lelaki yang pertama dalam solat. Terus auratnya, yakni aurat lelaki di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya, yakni bukan mahramnya, maka seluruh badannya, lelaki, bukan perempuan, lelaki itu. Tuan-tuan, ini kita terdedah setiap masa. Kerja di pejabat, kerja di sekolah, tuan-tuan, tak kira apa juga jawatan, pentadbiran, pendidikan, kerja di ladang, macam-macam, akan tuan-tuan bercampur lelaki perempuan yang biasanya bukan mahram kita. Walaupun dia bini orang, walaupun tak boleh menikah dengan dia sebab dia sedang bini orang, tapi nisbah dia tu tetap bukan mahram. Buktinya kalau lelaki dia mati boleh menikah tak? Kalau lelaki dia mati boleh menikah tak? Habang kata bukan mahram ni ialah orang yang kita halal nikah dengan dia. Ustaz, saya tak boleh menikah dengan dia sebab dia sedang bini orang. Mana boleh nikah bini orang? Saya pun tahu. Tapi kalau lelaki dia mati boleh menikah tak? Jawapan betulnya bolehlah menikah, pasal dia bukan mahram kita. Jawapan yang tak betulnya boleh menikah jika disetujulah. Dia tak setuju tak menikah juga kita. Itu jawapan melawak. Tapi nak habaq kata, apabila tuan-tuan sekalian, kita ni lelaki depan kita atau yang nampak kita dengan mata kepala dia, perempuan yang halal kita menikah, walaupun masa tu tak boleh menikah dengan dia, maka ialah seluruh badan kita kena tutup. Seluruh badan dia orang pun tanya, muka sekali kah? Rambut sekali kah? Kepala sekali kah? Jawapannya tidak. Tuan-tuan, badan daripada tengkok ni sampailah kepada tuan-tuan bawah betis sedikit dan sampai ke pergelangan tangan ni.
Ikut mazhab yang mu'tamad. Ikut mazhab yang mu'tamad, mazhab Syafi'i, seluruh badan lelaki ialah aurat. Pendapat kedua kata pusat dan lutut. Sebut juga tuan-tuan, supaya nampak ada pendapat lain, nampak dia tak kasar sangat. Jadi pendapat asal, pendapat mu'tamad, seluruh badan lelaki adalah aurat. Payah ke anak abang ni noh. Pasal apa payah? Dalam kehidupan harian kita, hak jadi lagu lain. Hak jadi tu lagu lain. Ada kawan kita ni, dia mudah sikit. Dia passion badan panas dia. Panas dia. Maksud panas dia tuan, dia ni suka tak pakai baju. Kadang-kadang orang main rumah, kadang-kadang orang perempuan main rumah, kan dia duduk berniaga apa-apa lah lebih kurang. Main kedai ke apa kan tuan, dia pakai singlet tu. Kadang-kadang. Pasal apa ni? Panas dah panas. Mula timur orang panas semua. Hujan tu turun isyak lepas tu keribah. Panas dia. Dapat panas tu. Bukan ikon pun tak rasa apa. Mu panas semua. Tambah kipas tak sejuk juga. Oh panas. Minta maaf nak. Pakai t-shirt saja. Pakai tangan sangkut tak apa kau nak. Dia minta izin kat kawan tu pula dah. Minta maaf tak apa kau nak. Kita nak habak pi tu bahawa tu pasal sekalian. Tubuh badan kita ni nisbah kepada perempuan yang bukan mahram ada seluruhnya. Muka dak lah, kepala dak lah. Ni tengkok kita sampai sekat betih bawah tu. Lengan sampai sini. Biasa kata lagu tu tahu fikir banyak. Oi ustaz, banyak ke orang pakai pi duk main sukan ke apa pakai shirt tangan pendek saja? Contoh. Kadang-kadang bukan orang biasa. Syekh-syekh kita ke ustaz-ustaz kita ada pendapat lain. Nah dalam mazhab Syafi'i juga. Tapi yang mu'tamad itu. Mana kalau boleh lah, kalau boleh. Nah, ke depan ni kalau boleh tidak menyulitkan tempah pakaian tangan panjang kalau boleh. Nah, contoh sahaja. Yang terakhir, aurat lelaki dalam tempat yang sunyi seperti dalam bilik atau tandas ialah kubul dan duburnya sahaja. Tu pun bukan wajib tutup, tapi makruh buka kalau dia duduk seorang-seorang dia. Hari orang tanya, ustaz saya malam-malam nak tidur. Saya malam saya nak tengok saya rimah kalau pakai kain rimah. Berasa panas lagu mana tu. Habis tu aku saya pergi londeh buang terus saya lena. Aku tu tak apa lah ustaz. Awak panas. Dah kalau buang tu sejuk tak? Tahanlah sikit dia kata. Taklah panas sangat dia bila kata lagu tu. Jadi apa soalannya? Dah habis saya duduk seorang-seorang saya, dalam bilik tidur saya, dalam tandas rumah saya, atau dalam rumah saya seorang-seorang saya tak pakai patruh. Kira haram tak buka aurat? Jawapannya tidak. Kitab ni baca bergelok. Kubul dan dubur aurat bila duduk seorang-seorang dalam bilik seorang-seorang. Nisbah kepada hukumnya makruh dibuka, bukan haram dibuka. Maknanya eloknya kau tidak seorang pun bolehlah tentu sekepin underwear tu. Paling pun tak ada kalau panas sangat tentu underwear pun tak ada. Kain belekan ni gulung-gulung tuan kan. Kangkang pi pegang centum bawah. Tarik naik ke atas, boh celah belakang. Macam orang menang belah-belah Bombay duk pakai tu. Dahlah dia duduk seorang dia apa kerjanya? Haram dah, tapi dia panggil sunnahnya begitu. Ustaz, saya bukan seorang. Habis tu dengan bini saya. Kok mana pula? Dia tanya,
Dia rajin tanya. Dia tanya, ustaz kata kalau duduk seorang dalam bilik, kita ni elok tutup walaupun underwear saja. Betul. Kalau buka turis makruh. Betul. Kalau seorang kau ustaz kan? Betul. Ustaz kau sayang bini saya lagu mana? Tak pakai apa pun tak apa. Kalau dengan bini pun tuan wajib tutup aurat juga. Maaf sebut saya melawak dengan nama saya nah. Pakai tak beranak. Duduk dengan bini kena pakai cawat agak. Tak boleh buka aurat kan tuan. Pakai tak ada keturunan manusia. Hak tengah-tengah tu dah sambung negeri, saya buat cerita hujung lah. Pakai tak beranak lah. Pasal apa? Pasal dia tabi'inya tak lagu tu. Maka tuan sekalian, laki bini mereka dua sahaja, tidak ada aurat kata orang. Kalau mereka duduk dua, mereka berdua sahaja, maka tidak ada aurat yang wajib ditutup. Tentuan saya pun teringat. Dan kawan kita bila dia mengajak, dia buat contoh ni, kadang-kadang dia ekstrim sedikit. Berbalik kepada wajib taat kepada laki bini. Wajib isteri taat pada laki. Tiba-tiba laki nombor sekian dia kata kat bini dia, hang telanjang sat. Cerita ni dia hanya dua sahaja dalam rumah tu. Sebab apa? Anak semua tak ada duduk rumah masing-masing. Sebab apa? Depa betul dah umur 80 dah. Laki 80, bini 75. Saya buat contoh saja lah. Tiba-tiba laki ni dia main panggil muda-muda ni. Dia kata hang try telanjang tengok. Apa hukum ketika itu? Sila jawab. Tentu buat macam tak tahu je. Dia buat macam tak tahu. Nah, abang tahu pun sangat nampak macam kita pula. Bukan dosa salah pada agama. Jawapannya wajib taat pada benda yang bukan mungkar. Wajib taat perintah suami pada perkara bukan mungkar. Isteri dengan suami tidak ada aurat yang wajib tutup bila mereka berdua-duaan. Maka buka aurat nisbah isteri kepada suaminya bukan perkara yang maksiat. Bila dia bukan perkara maksiat, bukan perkara mungkar, dia boleh dilakukan. Tiba-tiba laki suruh, maka benda yang boleh tadi menjadi wajib atas ketaatan pada perintah suami. Faham tak ni? Bini pun tuan, laki suruh, wajib Kemudian main gilak alat bini pula. Kata abang gilak cik selesai dah. Ini gilak abang pula. Tuan-tuan. Laki tu pakai nak jerut orang tua-tua. Nak jerut hak pasien lama dulu ni. Minta abang gilak abang pula. Dia kata aku tak mau. Tak boleh kena. Cik suruh ni. Dia tidak ada istilah suami wajib taat isteri. Boleh ke dia malam tu? Abang kata sebenarnya tidak ada halangan ataupun larangan untuk supaya suami isteri tuan membuka habis keseluruhan pakaian. Cuma dia ada adab-adabnya lah. Ada adab-adabnya. Walaupun contoh maaf tuan bersama isteri ini dia boleh sampai tidak ada surat benar sekalipun, tapi ketika bersama sunnahnya diselimutkan juga. Baik. Last, apa hukum lelaki yang duduk seorang-seorang dalam bilik ayak dan sebagainya melihat kepada kemaluannya? Tak ada kerja. Tak ada kerja tuan. Kemudian bila tak ada kerja ni tuan sampai ke Jamban. Orang berak tuan, cakap habis selesai dia dak dia menengung lama. Dah lama tuan duk cangkung tak tahu apa, tengok lu belet. Kalau tak ada keperluan, apa hukumnya? Kalau tidak ada keperluan
Apa hukum tuan dia tengok kemaluan dia sendiri? Makruh. Makruh. Maksud makruh ni, kalau tinggal dapat pahala, kalau buat juga tiada dosa. Tuan-tuan. Baik. Sebab itu antara yang dimakruhkan juga bila kita qada hajat, melihat kepada kemaluan. Antara yang makruh juga melihat pada najis yang keluar. Tak ada kerja belakang. Nah, tuan-tuan, tak boleh. Baik. Tapi kalau ada keperluan, dia kena tengok dia punya kemaluan, maka hilanglah hukum makruh. Bahkan kadang-kadang wajib tengok pula. Kadang-kadang wajib tengok. Bukan cakap dia, kadang orang lain pun wajib tengok kemaluan dia. Contohnya, pasien masuk jawi zaman dahulu. Tok Mudim dengan kapaknya. Ini contoh lama tuan. Pasal apa ustaz? Dahlah nak masuk jawi nak kena potong dia punya pucung tu, betul. Habis tu saya tak mau buka kain, nak pakai suruh dia takik kat atas kain tu lah. Dia pun boleh buka kain, tapi Tok Mudim kena ikat mata. Pasal apa? Takut nampak aurat saya. Ada orang buat lagu tu? Ada orang buat lagu tu tak? Pasal apa? Pasal ni aurat ni. Lepas tu kalau saya buka, ni Tok Mudim tengok, tak boleh Nah, kalau saya sendiri tengok yang saya, maka kalau dia haram lah. Baik. Pasal apa tanya? Sebab saya nak masuk jawi. Habis tu nampak lagu mana? Tak Tok Mudim tengok kemaluan saya. Habis tu cadang lagu mana? Saya ingat nak suruh dia takik kat atas kain tu. Ataupun saya buang kain saya, tapi Tok Mudim ikat mata. Tuan, nah. Ada orang buat lagu tak? Tak ada siapa berani cuba. Nah, tuan-tuan, maknanya ketika ada keperluan boleh melihat kepada kemaluan, hatta kemaluan orang lain, kalau itu tujuan untuk rawatan, perubatan dan sebagainya, itu boleh. Baik, tuan-tuan sekalian, muka surat 50, aurat perempuan. InsyaAllah untuk yang ni tersambung bulan depan lah. Tertangguh dulu insyaAllah. Bertemu semula pada bulan hadapan dengan fasal yang baru, aurat perempuan ketika semayang dan ketika di luar semayang.